baru 3 bulan masuk tarekat, tak tegur orang dah. Dulu negur orang kau. Jumpa orang senyum-senyum, dia ni tak lah. Lepas tu apa muka cari mana nak telur? Gitu dia masuk tarekat. Astagfirullahaladzim. Buat apa jadi gitu? Buat apa? Dulu tak pergi sejik negur orang, dia ni main sejik dah, tak tegur orang dah. Ini bahaya. Nampak? Ini perdaya syaitan. Kalau kita keluar daripada negara kita, kita tengok di negara-negara luar, indahnya Islam, luasnya Islam. Di London, orang Islam pakai jin, pakai seluar jin, pakai baju biasa je, berjalan-jalan di Trafalgar Square, jumpa orang kafir, cerita bab Islam. Nampak? Ramai yang tertarik masuk Islam. Kalau kita jumpa dia, ni mana pula ni dengan jin ni. Nampak? Tapi tugas dia berjalan-jalan pada hari Minggu, hari Sabtu dan Ahad. Ada yang di UK, ada yang di Belanda, ada yang buat di Jerman. Dua orang berjalan, jumpa orang kafir, beri risalah tentang Islam. Kenapa mudah puas hati tentang Islam? Kami jawab. Ada hak pakai serban, ada hak pakai piyah je, ada hak paling jaga, ada hak seluar jin, ada hak berjubah. Semua mereka ini tak kira. Satu jamaah untuk menyampaikan Islam kepada orang bukan Islam. Barulah kita rasa hebatnya Islam sebenar. Baru kita keluar daripada kelompok. Sebab kita duk berasa, kitalah kelompok Islam. Hak pakai serban, pakai jubah, kelek kita. Bahaya benda-benda lagu tu. Jadi Islam perlukan kemenangan dalam qada yang segera, iaitu dengan bantuan daripada kita, dengan syarat bukan mengaji saja, faham tentang Islam. Baik. Jadi bila sebut neraka, maka jangan kita kata orang ni ahli neraka, ni syek neraka, ni syek neraka. Tapi kita kata yang Allah kata, orang-orang yang kafir daripada ahli kitab, sama ada Yahudi dan Nasara, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, mereka yang tidak mahu masuk ke dalam agama Islam, maka mereka ini disediakan neraka di akhirat nanti. Itu saja. Adapun dalam makam taklim, tempat ngajar, tempat tazkirah, tak ada masalah. Kita keras sebut hal neraka, keras sebut hal hukum, tapi bila kita keluar, kita bersama dengan masyarakat, kita kena lain. Kita kena berlemah lembut dengan masyarakat. Ada orang dia marah, dia kata kita ngajar keras, dia kata. Cepat ngajar tak ada masalah. Dia tak boleh keras ni bila keluar bersama dengan masyarakat. Ada tak lagi soalan ni? Mana? Buat mari semua. Pasal kita nak basi masa. Kita ada masa 9 jam lagi. Okey. Maka sebut syurga, jalan-jalannya sangat banyak. Lepas tu ada orang yang masuk syurga dengan sebab semayang. Ada orang masuk syurga sebab puasa. Ada orang masuk syurga sebab berzikir. Ada orang masuk syurga sebab ngaji. Ada orang masuk syurga sebab ngajar. Ada orang masuk syurga sebab sunnah. Ada orang masuk syurga sebab sedekah. Ada yang menumpaskan kezaliman. Ada sebab berdakwah. Ada sebab menolong makhluk yang lain dan seumpamanya. Dan seorang perempuan Bani Israel yang melupakan GRO, pelacur kelas atasan yang tersangat cantik, yang telah bertahun-tahun kerja menjual tubuhnya, berzina mendapatkan duit, dia masuk syurga dengan sebab beri minum seekor anjing yang dahaga. Faham tak? Allah pilih liman yasha. Tapi jangan kita pula jawab, kalau gitu aku tak payah membayang. Aku tak payah membayang, aku buat jahat semua, kat aku nak mati aku cari anjing seekor, beri minum. Jangan awak gitu. Kerana ni insan-insan terpilih sahaja. Adapun kita lazimkan dengan tuntutan hak fardu. Jadi nak khabar jalan syurga itu sangat luas. Tapi satu je kalau kita Nabi garis, iaitu jalan Islam. Bila sebut Islam, barulah berkembang luas. Sebab kita kadang-kadang beramal tu hebat dah, tetapi kita tidak faham Islam. Kita tak amal yang Rasulullah. Contoh mudah, Rasulullah dia suka tersenyum. Betul tak? Jumpa dengan orang dia senyum.
Kita ada yang pelik. Allah, tak boleh nak senyum langsung orang. Imam, muka macam imam tu imam. Dah guan je gitu. Mu imam, mu kepala membawa ketua semayang jemaah. Nah, berapa muka yang masang jumpa dengan orang ramai senyum? Dah. Ada ustaz muka, tengok orang muka dah lauduh. Mana? Acu kita tengok sirah, kita baca hadis tentang Rasulullah. Nah, kata sahabat, tidak ada orang paling banyak senyum melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dengan binatang ra'i, dengan budak-budak mai. Sebab tu Islam tu cepat menarik perhatian ramai. Nah, kita kalau tengok ada budak pelik sikit mari sejik, yang jegelong panak tubik anak mata. Dah kawan tu dulu nano lah. Pernah curi 2 kali selipar tu imam. Nah, duk main lomba motor apa semua. Dah mari sejik dah taubat dah. Tok imam. Tok bila kata, "Uish, mari nak curi sejik pula ni." Nah. Jadi kawan tu tengok orang Allah muka pakat jelong gitu belaka, tak jadi nak buat baik. Ini masalah kita tak faham. Nah, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neh. Nabi nak semayang asar, Nabi nak akad serban dia, ada kucing tidur atas serban. Jadi Nabi tak jadi akad serban. Sebab kalau Nabi tarik serban, kucing jaga. Padahal kucing tengah tidur. Nah, bila Nabi akad serban, kucing tu terbangun. Bila terbangun, dikira mengganggu kucing sedang tidur. Faham lagi? Jadi Nabi tak pakai serban hari itu kerana kucing tidur atas serban Nabi. Ra'i ke kucing. Tahu tak? Ni contoh. Kita kucing tengah makan kedai. Kajilah makan kedai warung-warung. Nah, kucing mari kaih kaki. Ada tak? Ada tak? Sepak ni. Sepak. Kucing. Kucing. Nampak? Kalau kucing tu boleh cakap, "Meke nate ni." Nah, padahal Nabi tunjuk contoh dah. Setiap makhluk yang ada rongga, yang ada perut, kalau kita beri makan ke dia, sedekah. Maka sedekah walaupun sekali, bila Allah terima, perisai daripada api neraka. Nampak? Kucing mari minta beri lah. Kita tengah makan nasi kabu. Nak? Kucing hari kai. Ada kucing dia pusing kat kaki, dia sendal. Dia sendal tu nak minta nasi sikit ke nak pinjam motor? Acik jawab. Nak minta nasi sikit tak? Pasal dia lapar. Beri ya nasi sikit. Kalau kita sayang, beri sikit. Ambil sudu, bubuh bawah. Dia makan. Kalau katakan ikhlas, hari tu kita beri dia makan, syurga kita dapat. Betul tak? Kadang-kadang dia kaih. Dia bunyi tak? Tu bahasa kucing, bahasa Melayu, minta sikit. Mu suka pula. Tak percaya tanya kucing. Dan nak cerita. Maknanya dia Allah atur kucing tu nak beri kita pahala, betul tak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan setengah daripada harta yang Allah beri kepada mereka, mereka beri pula kepada makhluk yang lain. Nah, apa salahnya? Kalau kita bijak, kucing minta. Beli satu lagi nasi lemak hak baru, garam bagi makan sebuku. Nah, alhamdulillah. Murah rezeki kita. Nah, siapa ada sini kalau Kelantan nasi lemak gitu, siapa ada 1000? Ada? Apa? 500? 100? Seria? Oh, seria. Tak boleh beri. Astagfirullahalazim. Tengok pada luruk janggut ni. Tapi kucing minta, tak boleh beri sebuku. Astagfirullahalazim. Nabi kucing duduk atas serban, dah akad serban, ra'i ke kucing. Nah, tu hak mari kaih. Bukan dia minta banyak, tak ada pun kucing minta banyak. Bang, nasi lemak 2 buku. Ada. Minta mana beri sisa-sisa tak apa dah. Kadang-kadang hak mari di rumah, mari kok dapur, kita makan nasi
Kok dapur ada kucing tak? Masa kita basuh, anak basuh tangan kan, kucing pun tengok, oh basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Dia ada. Dia pun minta. Maknanya tak sebuang lah, tak sapah. Nak, bubuh kat tepi lokang tu, dia makan. Betul tak? Tak. Ambil nyapu yang katok ni. Oh, katok. Nak, kedekuk nak mampu. Nah, padahal bukan dia mari minta tali basing suti. Nah, ataupun minta buku bank ke hak main bank, ataupun minta cicing 2 betuk. No, minta nasi hak dah habis tadi je, sisi-sisi beri dia, kita dak beri juga. Sebab tu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nak tengok contoh terbaik pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maknanya jangan ganggu kucing sedang tidur, apatah lagi manusia. Maka sebab tu ulama-ulama kata, kalau kita exhaust bising motor, kita pergi perih dekat orang tidur, haram hukumnya. Nampak? Dah kita exhaust bising motor, kawan tu nak ayung anak kat sejam. Nak habis ratik, habis lagu nasyid, dok tidur lagi anak. Sejam baru tidur. Kita lalu jaga anak orang. Betul tak? Tak ada hal sikit. Nabi tak akak serban, takut kucing terganggu tidurnya. Maka qiyas dengan amalan kita ini. Nah, baru kalau kita ikut betul-betul panduan yang telah Nabi itu tinggal, maka cantik kehidupan Islam yang sebenar. Jadi lagu mana nak dapat syurga? Syurga inilah kemenangan yang abadi, kemenangan yang paling besar, iaitulah dengan Islam. Hanya dengan Islam saja kita dapat syurga. Islam ni apa? Islam ni kita panggil agama, ad-din, syariat, syarak, dia belaka. Sebut agama, Islam tu lah. Ad-din, Islam tu lah. Syarak, Islam tu lah. Syariat, dia juga. Dah mari daripada siapa? Mari daripada Allah Ta'ala. Baik, melalui siapa? Seorang, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Islam, maka Allah dan Rasul. Allah Quran, Rasul hadis. Maka Quran dan hadis itu agama. Agama inilah syariat, dialah syarak, dialah hukum hakam. Datang dari seorang sahaja, iaitu Nabi kita. Baik. Bila sebut syurga, mesti kalau kita nak, kita kena ikut jalan dia. Siapa yang nak pergi wakaf baru, kena ikut jalan wakaf baru. Jangan pergi ikut Tok Bali. Siapa nak pergi Tok Bali, kena masuk jalan Tok Bali. Jangan pergi jalan Tupak. Maka siapa yang nak syurga, maka lalu ikut jalan syurga. Barulah sampai ke syurga. Betul tak? Kita nak sahaja, tetapi kita jalan tangka lain. Kereta ada ketupak, nak pergi mana Abang Haji tau? Nak pergi Tok Bali. Tok Bali mana tak kena? Biar nak pergi kot ni. Nampak tak? Maka syurga kita juga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa taat Allah Rasul. Taat Rasul ni taat Quran hadis. Taat Quran hadis ni taat agama lah. Orang yang taat agama, dia telah mendapat kemenangan yang besar. Buka kitab tafsir Qurtubi, buka kitab tafsir Fakhrul Razi, buka kitab tafsir At-Tabari, buka kitab tafsir Khazin dan seumpamanya. Maka mana jalan kemenangannya? Iaitulah syurga Allah di akhirat nanti. Nah, jadi kena taat agama. Maka ada pepatah Arab kata tarjun naja walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu hendakkan jalan, kamu hendakkan kemenangan yang hakiki, tetapi kamu tidak duduk di atas jalan tersebut. Ingatlah sesungguhnya perahu atau kapal tidak akan berlayar jika diletak di atas tanah. Jadi tengok dok speedboat. Pernah tengok dok speedboat? Dia ada enjin belakang tak? Enjin sakuk orang panggil. Dia enjin boat ni dua je, enjin luar, enjin dalam. Hak enjin luar tu, kalau hak orang ke laut tu, dia pikul pagi, pak dia bubuh belakang. Ditulis belakang tu 15. 15 tu makna 15 horsepower. Bukan cc. Ada yang 50 horsepower. Johnson. Nah,
Mercury, Suzuki, Yamaha, Proton tak ada. Nah, jadi dia pun ambil speedboat, body aluminium, import daripada Perancis. Harganya 100,000. Siap dengan steering, ada dengan tempat duduk sedap. Dia letak 2 enjin. Mercury 250 horsepower. 2 util berapa? 500 horsepower. Allahu Rabbi, boleh lari 90 knot, 100 knot dalam air. Memang hebat. Panjang 17 kaki, aluminium, siap steering, enjin 2, 500 horsepower. Laju tak? Laju, tapi dia buah atas pasir. Ayah Haji ni, dia buah atas pasir, dia pegang steering, dia start. Tak main bakal tarik belakang. Tu enjin hok JKKW. Ni. Pakai anak kecil, hidup selalu. Dia pun tekan minyak. Musim tak kipas? Musimnya jalan tak? Tak jalan pasal duduk atas darat. Gimana banjir? Nak pergi pulang. Tak jalan sekarang. Kita balik petang, duduk atas pasir lagi. Jalan tak? Tak jalan pasal atas pasir. Padahal 300 horsepower. Gimana dia? Dah pergi pulang. Kena. Dekat 2 taki dah habis minyak. Jalan. Sici pun tak jalan. Kata Abang Haji ni, guana main tekan minyak duduk atas pasir ke? Bahan dah ketung. Tidak akan berjalan pasal tak duduk atas landasan dia. Kita ambil pula kertas. Kita lipat benda ni, lipat-lipat ada kan? Dia panggil ni, ada lipat jadi kuda, lipat jadi perahu, lipat jadi bot. Ada kan? Kita cek-cek tu aja main dia panggil dia. Bukan poligami. Poligami nikah ramai. Origami. Nak kira origami ke apa ke? Kita lipat-lipat kertas, jadilah macam perahu. Faham lagi? Kita ubuh dalam air. Jalan tak? Jalan tak? Jalan pasal dia ringan. Dan dia duduk di atas air. Betul tak? Walaupun tepi sungai, dia akan berjalan perlahan. Pasal apa dia berjalan? Dah ada enjin tau. Tak ada. Dah nu 500 horsepower dah mana tak jalan. Pasal tak duduk atas jalan dia. Duduk atas pasir. Hak ni kita buat dalam air, berjalan. Maknanya syurga ini, walaupun kita punya amalan sedikit sangat, tetapi menjurus kepada syurga. Tapi kalau cakap saja pom, tapi tidak pun duduk pada jalan-jalan syurga, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kapal tidak akan bergerak di atas tanah. Letak dalam air baru berjalan. Jadi kita bukan dengan mulut tetapi dengan amal. Baik. Banyak dah tu soalan, insya-Allah. Kita akan pergi kepada soalan pula. Boleh? Jadi kita buat khulasahnya. Kita nak sangat kelepasan daripada api neraka. Sebagaimana disebut dalam hadis tersebut, inilah merdeka yang sebenar, bukan 31 Ogos. Hak tu hanya British balik, tetapi amalan-amalan British mungkin masih diamalkan. Tapi itqu minan nar, merdeka yang sebenar, merdeka daripada masuk neraka Allah. Inilah orang yang menang, inilah orang yang berjaya, inilah orang yang bergembira segembira-gembiranya. Tak dah masuk lagi bergembira dah. Dapat suratan ke tangan kanan tu bergembira dah. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang dapat suratan ke tangan kanan, alamat masuk syurga, dia akan pergi kepada saudaranya di padang mahsyar bersorak bergembira kerana dia sudah lulus SPM, soalan padang mahsyar atau sijil padang mahsyar, iaitu dia telah diwartakan masuk syurga, lalu dia berseronok dengan sanak saudaranya, ye berjaya. Inilah yang dikatakan umat yang gemilang, cemerlang dan terbilang.
iaitu dapat surat sertifikat masuk syurga Allah. Allahumma ja'alna minhum. Kita doakan, ya Allah, berikanlah kita ini termasuk kalangan orang-orang yang mendapat syurga Allah. Baik. Banyak dah soalan ni. Soalan yang pertama, seorang yang tidak menunaikan solat, puasanya tidak sah. Adakah dia mesti menggantikan puasanya setelah dia bertaubat? Seperti mana dia perlu qada solat yang telah ditinggalkannya? Baik, ditanya orang seorang ni, dia tak semayang. Lalu bila dia tak semayang, puasanya tidak sah. Jadi kena qada juga puasa ni. Kita jawab, pandangan jumhur ulama mengatakan puasa orang yang tidak solat ini sah. Puasa sah. Syarat sah puasa dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak, menahan diri daripada perkara yang membatal. Cuma puasanya itu kosong, tidak ada pahala, bukan tidak sah. Jadi tak perlu qada puasa, qada solat. Faham? Jadi orang yang tidak semayang, puasa sah, haji sah, zakat sah, tetapi tidak ada apa, kosong sahaja. Kerana solat tu tiang. As-solat timadudin. Solat dia tiang. Atas tiang ni lah baru ada puasa, zakat, haji, perjuangan dan sebagainya. Jadi betulkan balik, bukan tidak sah puasa orang tak solat. Puasanya sah tetapi tidak ada pahala. Sebut dalam riwayat, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash atau kama qala. Betapa ramai umatku yang berpuasa tetapi tidak ada pun pada puasa mereka itu melainkan lapar dan dahaga. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, tidak ada pahala kerana dia tidak solat. Dalam hadis yang lain, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu fil qabri as-salah. Perkara pertama yang ditanya kepada mayat di dalam kubur ialah semayangnya. Wa in saluha sairu amali wa in fasada sairu amali au kama qala. Jika semayangnya elok, maka eloklah yang lain. Jika semayangnya tidak elok, maka amalan yang lain punah ranah habis. Jadi kalau tak semayang, puasa tak ada pahala. Dah boleh benda? Boleh lapar, boleh dahaga. Tu saja. Soalan seterusnya, apakah tujuan seorang muslimah Melayu memakai niqab? Bukankah niqab digalakkan kepada wanita Arab yang mempunyai wajah yang jelita untuk mengelakkan dari dirinya digoda oleh lelaki? Bagaimana pula bagi perempuan Melayu yang mempunyai wajah yang biasa-biasa saja? Wajarkah memakai niqab? Baik. Biarlah dia soal. Kita dengar, kita kongsi. Nah, niqab ni purdah itulah. Tutup muka tu. Maka dia kata, adakah orang Melayu, perempuan Melayu kena pakai tutup muka juga? Sedangkan tutup muka ni untuk yang Arab sahaja. Sebab Arab ni comel. Nah, dan yang Melayu ni tak comel, biasa-biasa saja. Kita jawab, mu tahu dua ni Arab tu comel. Mu berani tengok muka Arab. Jawabnya, setiap manusia ini, kalau yang perempuannya Allah jadikan ada kecantikan yang tersendiri. Comel orang Arab cara Arab, comel orang Melayu cara Melayu. Betul tak? Comel Jepun cara Jepun, comel orang Afrika cara Afrika. Tak usah kata orang Melayu, tak usah kata Jepun, tak usah kata Hindustan. No, Afrika. Tribe, tahu tribe, suku kaum. Tak pakai baju orang dia, pakai daun kayu sikit, boh sini. Lepas tu boh purung sini. Muka lama seluk. Bibir boh piring. Bibir ni boh piring dalam bibir. Tebuk telinga, bukan boh lidi. Ni umbinya boh dalam. Tak. Lubang besar gitu telinga. Lepas tu coteng pula dengan seluk muka. Siapa berebut sek-sek lelaki tengok. Betul tak?
Masing-masing memindang hak tu pindang hak ni pindang hak ni nikah ni. Pasal apa? Comel di mata mereka. Betul tak? Sebab tu bila kita tengok orang puang, kita nak nikah, nak orang tunjuk comel. Maknanya comel tu bukan maknanya comel di mata orang lain, di mata bakal suami dia. Bakal suami kata comel lah orang puang tu. Jadi orang puang ni bukanlah diwajibkan ataupun makna kata atas jalan sunat tutup muka kerana arak saja dak. Kalau kita tengok sebab-sebab dia hanyalah menutup fitnah. Kerana muka ni tempat besar bagi fitnah. Sebab itulah mana-mana negara pun dia punya gambar pasport mesti muka. Ada negara pasport dia lutut. Ada tak ada. Serema muka belaka. Kerana muka tu tempat cam segala benda. Dan bila dalam Islam pun kalau kita nak kahwin perempuan yang jenis tutup muka, bila orang nak mari tengok dia buka muka dan dia tunjuk dua pergelangan tangan dia. Ni cara meminang merisik dalam Islam. Jenis hak perempuan tutup lah, hak pakai nikah, hak pakai cadar tak nampak terus. Bila orang lelaki nak mari tengok kita, dia buka muka dan dua pergelangan tangan. Pasal apa? Tak boleh tengok kat lain? Tak boleh. Apa sebab tengok muka? Muka ni lah tempat yang pertama sekali yang dicita-citakan oleh seorang suami. Betul tak? Ada suami bila dia nak nikah, orang nak tunjuk gambar muka bakal sikit. Tak mahu, aku nak gambar tapak kaki. Tak. Dia nak tengok muka dulu. Sebab kenang tak kenang nak tengok muka. Maka salah sekali-kali orang yang berkata orang Arab ni saja yang kena tutup muka, salah. Jadi orang perempuan walaupun kata biasa-biasa saja, kita ambil umum, Allah jadikan dua saja, laki-laki dan perempuan. Maka jenis perempuan ini daripada kutub utara sampai kutub selatan, tubuh dan muka mereka itu adalah aurah. Termasuk dengan makna aurah itu perkara yang memberahikan kepada laki-laki. Jadi ada orang yang Melayu, orang Arab tengok tak ada hal, tapi kalau Melayu tengok banyak hal. Jadi Melayu pun, Jepun mana pun, dia boleh menutup muka jika dia menghendaki. Jangan pakai dalil Arab saja comel, Arab saja beri fitnah, salah. Kalau Arab saja comel, tidak akan berlaku orang Arab kahwin dengan orang Melayu. Melayu ni dia ada kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Kelebihan orang Melayu yang tak ada pada bangsa lain. Tahu tak? Muka dia. Orang Melayu ni muka dia muka seluruh dunia. Ada tak orang negro muka macam Cina? Ada tak? Tak ada. Orang Jepun muka macam negro ada? Tak ada. Tapi Melayu muka macam Jepun ada. Ada muka macam Jepun, orang Kelantan. Ada tak? Ada. Kita ingat orang Jepun, laut gapar mana ni? Orang Kelantan, muka Jepun. Faham tak? Itu kelebihan Melayu. Ada orang Melayu muka macam India? Ada tak? Muka macam Bangla? Muka macam Nepal? Muka macam Indo? Ada. Muka macam orang putih? Aku lah. Jangan marah. Betul tak? Itu kelebihan orang Melayu. Macam muka macam orang putih, muka macam orang Jepun, muka macam Itali, muka macam Arab. Tak? Orang kata Yaman. Tak? Orang Wakar Baru lah. Wakar Baru. Tak? Orang ingat orang Yaman. Dan ni mana? Ni Cina. Tak Melayu. Itu kelebihan orang Melayu. Muka India, muka Cina, muka Bangla. Jadi tak betul lah orang Arab saja dia kata muka comel. Tak? Ada Muslim yang kata, adakah Muslim yang buta Quran tidak akan masuk syurga walaupun menunaikan salat dan berkelakuan baik? Dia kata ada orang kata, siapa tak pandai baca Quran, tak reti, tak kenal huruf Quran, tak boleh masuk syurga. Salah perkataan ini. Kita nak kata masuk syurga, masuk neraka ni dia kena nas. Jangan kata gitu.
Nah, tidak ada sebarang hadis pun yang kata siapa yang tak pandai Quran masuk neraka. Yang masuk neraka ni lawang Quran. Nah, hadis tak ada sebut pun siapa yang tak boleh Quran, tak pandai huruf Quran masuk neraka, tak ada. Tapi hadis ada kata siapa yang pandai Quran, baca Quran dan dia kena laknat. Betul tak? Kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Qur'anu yal'anuhu aw kama qala. Betapa ramai qari yang membaca Quran padahal Quran laknat muka dia sendiri. Ha, tu ada. Jangan kata orang tak pandai baca Quran dia masuk neraka. Sebab tak masuk syurga ni maknanya masuk neraka. Cuma kita boleh kata orang yang tidak belajar sehingga dia tidak reti Quran, maka dia rugi yang sangat besar. Jangan kata dia tak boleh masuk syurga. Kata rugi yang teramat sangat. Berapa rugi? Sebab satu huruf Quran, satu pahala digandakan kepada 10. Kalau siapa baca alif lam mim, 30 pahala. Nah, satu pahala saja kalau lebih di padang mahsyar nanti Allah bayar dengan syurga tanah seluas Yaman sampai ke Syria. Tu kalau lebih satu pahala. Bayang kalau 30 pahala, tu baru alif lam mim, belum habis lagi Al-Baqarah 286 ayat. Orang yang tak pandai baca Quran masa muda okey lagi, bila dah tua-tua, anak tak ada, bini mati belaka dah, boring duduk dalam rumah nak ngaji tak pandai. Betul tak? Lalah suruh anak beli tali bising, tengok Gusti. Puas malam-malam. Tapi kalau pandai baca Quran, untung. Nak tidur, dok lena, dok cakap nak pusing dah. Bangun ambil wuduk, baca Quran. Nah, ada tak kadang-kadang kita tidur tak lena? Ada tak? Pukul 2 lebih, mana tak boleh lena kat ni? Tandanya Allah nak suruh kita buat ibadat. Ingat dengan dia. Pusing kat ni jadi apa? Pukul 12 letak kepala atas batas. Pukul 2 tak jadi apa lagi? Lah tu Allah nak suruh bangun tu. Bangun, ingat ni malam ni kita kaboi. Bangun ambil wuduk, buat amal. Baca Quran, berzikir, selawat, kayak gini mengantuk tidur. Betul tak? Ni dak pusing kau ni kena, dak pusing kau ni dak kena, pusing kau nak buat benda. Hei, dak boleh tidur buat benda. Facebook. Facebook semua. Nak. Adakah laki-laki yang pernah berzina dan bertaubat tidak akan mendapat jodoh dengan wanita yang soleh? Ada yang mengatakan laki-laki tersebut juga akan dijodohkan dengan wanita berzina dan bertaubat. Baik. Masalah ni pernah ada orang tanya 2-3 kali. Dia kata orang laki-laki yang pernah berzina dulu, lalu dia bertaubat, alhamdulillah. Nah, tetapi kalau dia kahwin kayak gitu, Tuhan akan beri bini dia yang pernah berzina juga. Betul tak? Jawabnya tak betul. Asal ayat ni ada 2 tempat di dalam Quran. Nampak? Yang pertama al-khabisat lil-khabisin wal khabisuna lil-khabisat. Yang kedua tayyibat lit-tayyibin. Nampak? Wa tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang baik jodohnya laki-laki yang baik. Laki-laki yang soleh jodohnya perempuan yang soleh. Perempuan yang jahat jodohnya laki-laki jahat. Nah, laki-laki yang jahat jodohnya perempuan yang jahat. Maksud di sini, siapa yang melakukan kejahatan seperti berzina dan dia tidak takut kepada Allah, tidak taubat kepada Allah, maka ditakuti dia akan berkahwin dengan perempuan zina. Bukan maknanya wajib dia akan kahwin dengan perempuan zina. Sila rajak tafsir-tafsir yang mu'tabar. Jadi siapa yang telah bertaubat, faham? At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat adalah hamba kekasih Allah. Kekasih Allah, kata Imam Ghazali, Allah tak akan beri dengan orang-orang yang jahat dah. Batu yang penting ialah bertaubat kepada Allah. Dalil iaitulah dosa yang dilakukan oleh para sahabat di dalam kafir. Betul tak? Sahabat dalam kafir sembah berhala, berzina, berjudi, minum arak, dan ada yang bunuh anak. Lalu mereka bertaubat memilih Islam.
mereka berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik. Jadi siapa yang telah berzina dengan 100,000 orang perempuan, lalu dia bertaubat, kosong bukunya daripada dosa zina. Kerana Allah ni bukan taib, tetapi tawwab, amat-amat menerima taubat. Soalan seterusnya, apakah hukum memegang Quran mobile semasa solat? Masa semayang dia pegang Quran. Quran mana? Quran mobile. Quran mobile mana? Quran hak duduk di iPad, duduk di laptop. Biasanya hak cek gitu lah. Jarang orang pegang laptop. Hak 16 isi mayang berat nanang. Jadi tengok di mobile, tengok tangan, apakah hukumnya? Dengar molek. Tidak pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nas tak ada. Tak usah nak reka lah. Bila nas tak ada, ulama berijtihad. Ulama berijtihad. Kalau dalam kitab Fatwa Al-Azhar ada menyebut berlaku perselisihan di kalangan ulama. Masalah kita semayang, kita pegang Quran. Kerana Quran ni tak wujud dalam Rasulullah. Quran zaman Sayyidina Uthman baru ada Quran, baru ada mushaf. Jadi kalau pegang Quran tangan, sama ada surat selat ataupun 30 juzuk Quran kecil, atau Tok Imam pakai tengok bawah di Quran besar, hukumnya jika lain daripada solat fardu, maka harus bagi imam dan harus bagi makmum. Adapun solat fardu makruh bagi imam. Dengar tu dulu. Solat fardu jadi imam pakai Quran depan. Tok imam dak ingat Fatihah, tengok Quran. Tak, hukumnya makruh. Makruh ni bukan Nabi yang royak, tapi pandangan ulama fiqh. Faham tak? Lain pada semayang fardu, mayang tarawih, mayang apa ke, harus hukumnya. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau kita balik Quran itu 3 kali berturut-turut dengan anggota berat, batal. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak batal, kerana belek itu adalah bertolong-tolong dalam semayang. Faham lagi? Jadi tak kira Quran itu duduk bawah, masa sujud nak naik baru buka muka, ataupun hak jenis Tok Imam baca depan macam Mekah. Gamarlah Mekah Tok Imam depan, hak belakang ni arak-arak pegang Quran. Hukumnya tak ada masalah. Pegang Quran dan dengar apa yang Tok Imam baca, tak ada masalah. Yang peliknya, Tok Imam baca Quran depan, kita pegang pedang setiawang, belah mayang, hak tu baru rosak. Soalan seterusnya, saya nak tanya, tadi masa saya tunggu nak solat isyak, ada wudu, tapi masa tu saya ada banyak kali lah tahan kentut. saya tak tahu saya dalam keadaan masih ada wudu atau tidak. Apa kata ustaz? Baik. Orang perang kot tanya ni. Tapi tak ada orang perang sini tak, orang lelaki. Dia masih semayang tadi, garik. Memang ada wudu. Lepas tu, nak semayang Isya ni pula, sejam dah berlalu, dia ragu, adakah masih ada wudu? Apa sebab dia ragu? Sebab tadi dia ada berapa kali nak ketuk, dia tahan. Nak ketuk, dia tahan. Faham? Jadi boleh tak dia semayang Isya? Tu soalan. Faham soalan, baru faham jawab. Baik. 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, kalau kitab-kitab fiqh, Safinatun Najah. Kitab. Dia kata, khuruju syai'in min sabilain, keluar sesuatu daripada kemaluan depan atau belakang, termasuk rih, angin. Arab panggil angin, kita panggil ketuk, keluar kentuk. Baik, kentuk ni kalau kita tahan, batal tak? Tu kita nak tahu. Sebab dia kata dia tadi ada menahan kentut, bukan dia kata tadi dia ada mengkentut. Tu lain. Baik, nak tahu batal ke tidak, dengar dulu yang membatalkan khuruj. Khuruj ni keluar. Ni pintu. Ni pintu ni. Keluar. Kalau duduk tepi pintu, orang nak panggil keluar.
Katanya kawan dia, awak tunggu di luar. Dia pun tunggu belakang pintu. Keluar, di luar. Kena luar daripada daun pintu. Maka begitu jugalah. Ni contoh. Ni Angry Bird. Air kecing. Ceng, mari daripada ni pundi-pundi kecing. Ceng. Siapa dekat ujung ni? Berit. Keluar tak dia panggil? Keluar tak? Tak keluar. Bila tak keluar, tidak batal. Sebab tu dia kata khuruj. Sebab tu ulama' dia buat hasyiah pula. Atas khuruj tu, benda makna. Kena tubik luar. Dan kalau duduk kat pintu, nampak tak batal lagi. Dia kena keluar. Makna di luar. Tubik kecil luar dah. Tu lah tubik kecil dah. Tu batal. Maka ketuk juga. Ini lubang ketuk. Daripada usus besar, kemudian ada satu saluran pergi kepada dubur. Biasanya, dia akan bari gini. Angin ketuk dia mari gini. Cing. Sampai kat ni. Bila sampai dekat ni, kita akan berasa. Masa tu kita berasa. Masa dekat perut tak berasa. Angin ketuk, mari daripada usus, dekat nak ke dubur, lebih kurang 2 inci. Masa tu kita akan rasa macam nak ketuk. Masa tu kita boleh menahan atau membiarkan dia pergi tanpa soalan. Faham tak? Betul tak? Kalau kita tahan, dia akan berhenti di sini. Betul tak? Tahan. Ketuk tak kalau tahan? Tak. Tapi kalau kita biar saja, seruh keluar. Itu baru batal. Tapi kalau dia nak keluar tu, kita boleh tak menambah speed? Boleh tak menambah kelajuan? Ada orang jenis, dia duduk kat orang ramai kawan-kawan dia. Kalau tak ada orang, dia ketuk macam biasa. Gitu. Nampak tak? Tiba-tiba kawan ramai. Dia pun siapa kat ni dekat. Nampak tak? Dia pun lari. Jadi, dia mesti di luar. Di luar tu baru batal. Jadi, menahan ketuk duduk sini. Batal tak? Tak batal. Sebab tu ada hadis, jangan menahan kentut. Nampak? Dalam semayang. Jadi kalau dalam solat, ulama' kata, kita nak ketuk ni ada 2 jenis. Yang satu sedikit. Tengah semayang, berasa nak ketuk. Kita pun tahan. Hukumnya harus. Satu lagi sampai mengganggu khusyuk kita. Dia nak ketuk punya pasal, sampai kita tak ingat Allah dalam semayang. Kalau begitu, dalam kitab mereka kata, kentutlah dalam semayang semula. Sebab tujuan semayang, akimis solata li zikri. Dirikanlah semayang supaya ingat kepada aku. Tapi kalau mung ditahan kentut, ingat aku ke ingat kentut? Ingat kentut tak? Gitu kau tahan berok, tahan kecing. Jadi ada tak situ li zikri? Tak ada. Maka oleh kerana penting mengingat Allah, buang dulu. Ni nak berlawang-lawang dengan hadas, maka semayang semula. Nampak lagi? Jadi kalau ragu, ketuk, kedok, jawabnya tidak kentut lagi. Nabi kata tengah semayang sekali pun, kalau berasa macam ketuk, jangan keluar daripada saf. Kadang-kadang mainan syaitan, dia mengganggu perasaan kita. Angin tu ada, dia tumpang bisik di telinga, keluarlah, ketuk dah tu. Ambil wuduk mula, jadi itu gangguan syaitan. Nabi kata jangan layang. Sampai kamu terdengar atau berbau. Barulah itu yakin. Jadi kalau kita tengah semayang atau belum semayang, kita yakin dah ketuk, baru boleh kita ambil wuduk. Jadi kalau tak yakin, tak payah ambil wuduk. Kalau nak ambil juga, setengah ulama kata sunat. Tapi jangan ketuk pula kata tak ketuk. Ada orang dia tidur slow, dia tunggu isya. Nak keluar angin sikit, memang ketuk tapi slow ni. Gitu je. Lepas tu bila orang komat nak mayang, akal dia kata, mu ketuk dah slow ni sikit je kan. Ambil wuduk abah. Nafsu jawab, sikit kasok mau sekali-sekala. Tak. Ada juga lagu tu, bukan aku, orang lain lah. Jangan buat gitu. Orang yang sengaja tak boleh. La yaqbalullahu salati ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda atau kama qala. Allah tak terima semayang seorang itu apabila dia telah berhadas.
Walaupun keluar kecil, dia ketuk dia. Mana dia telah berhadas. Hatta yatawadda. Sampailah dia mengambil wuduk. Nah. Soalan seterusnya. Apakah beza rukun tayamum dan syarat sah tayamum? Maksudnya dari segi pembatalan tayamum. Antara sekular dan Syiah, mana lebih bahaya? Tolong jelaskan. Lagu mana nak tambah isteri? Bodoh. Baik. Rukun tayamum dan syarat sah tayamum. Rukun ni iaitulah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu, iaitu perbuatan-perbuatan tayamum. Apa perbuatan tayamum? Iaitu niat, iaitu menyapu tanah ke muka dan dua pergelangan. Dah syarat lain. Syaratnya hendaklah dengan tanah yang suci. Fatayammamu sa'idan tayyiba, kata Allah. Maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Maka yang suci itu satu syaratnya. Yang kedua, debu tanah. Maka lain pada debu tanah, bukan sa'ida. Maka tak boleh tayamum dengan tepung gandum. Walaupun suci, bahan tepung gandum orang nak buat jepu. Bila sebut tanah, maka cukup syarat dan suci. Tidak disyaratkan debu itu duduk atas tanah. Batu ramai orang tidak mengaji. Bila ayah dia kena tayamum, ayah dia sakit lah, accident, rebah motor jatuh pokoknya. Sini masuk besi, sini kena seming, kena apa, tak boleh nak ambil wuduk, kena tayamum. Tapi oleh kerana anak tak mengaji punya pasal, maka bila duduk di hospital tekak menang, tak nak mayang, dia eret ayah buat turun tanah tayamum. Tu lah. Tu rugi orang tak ngaji agama. Faham? Eret ayah ni turun ke beli. Nampak? Macam transformer ayah jalan. Dah masuk besi. Pasal dia ingat tanah tu kena duduk di tanah. Padahal tanah tidak syarat duduk atas tanah. Dia pergi ambil tanah yang suci, bubuh dalam Tupperware. Betul tak? Wak naik dekat ayah tekak lapang, tekak 60 pun. Bila masuk waktu semayang, buka Tupperware, tepuk saja. Faham lagi? Kan mudah kata. Habis dah tayamum, tutup Tupperware, sipang situ. Messi tanya ni debu ni. Secara Messi ni anak tayamum. Ni dah kalau tak faham, sekarang garik waktu turun bulak ayah bawah tu nak tayamum. Bahkan kalau duduk di dinding rumah boleh. Rumah dia ni dekat dengan lori tanah duk lalu. Bila lori tanah duk lalu semua, debu atas lori tanah tu terbang ikat di dinding rumah. Maka dia tayamum, dia tepuk di dinding rumah, sah juga. Pasal syarat tanah. Atau tanah tu duduk di lori. Tanah tu, debu tu duduk di tayabah. Dia pun tahan bah berhenti, dia tayamum, dia ring bah. Bah kata ingat nak naik, tak tayamum saja. Hukumnya sah juga, tak ada masalah. Kerana syarat dua. Yang pertama debu tanah, yang kedua suci. Tak syarat duduk atas tanah. Antara sekular dan Syiah, hak mana yang lebih berbahaya? Jawabnya berbahaya belaka. Kita tak usah kira lebih tak lebih. Nampak? Kalau nak cari lebih tak lebih, berbahaya belaka. Macam orang kata ular laut dengan ikan jerung, hak mana lebih bahaya? Maka kita pun jawab ular laut. Maka bila dengar ular laut je lebih bahaya, dia pun berenang tengok you, dia tak lari lagi. Pasal dia orang kata you tak berakhir mana. Akhirnya bahan di you. Jawabnya Syiah pun berbahaya, sekular pun berbahaya. Sekular nak mengenepikan hukum Allah di dalam kehidupan. Syiah menambah hukum yang tak ada dalam hukum Allah. Sehingga dia amalkan dalam kehidupan. Dua-dua ini tidak menjuruskan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik ke tempat yang sama, iaitu api neraka Allah. Maka sama-sama bahaya. Soalan seterusnya.
Bolehkah niat iktikaf di dalam dewan ini? Baik. Satu soalan yang baik. Iktikaf ini dikaitkan dengan masjid. Iktikaf masjid. Tak ada orang iktikaf atau wakaf. Nak pergi mana? Nak pergi wakaf je. Nak buat mana wakaf malam? Iktikaf. Beratlah tu. Apabila sebuah masjid dibina, sama ada masjid tu besar atau kecil, canggih ataupun tak canggih, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama boleh beriktikaf di situ. Yang berlaku perselisihan ialah tempat yang bukan masjid. Seperti surau, balasah, pondok, bilik kat pejabat kita buat tempat semayang, dewan malani kita buat tempat semayang. Boleh ke dok iktikaf? Jawabnya tengok dulu. Pada pandangan yang mengatakan tempat itu juga dikira masjid, maka boleh iktikaf. Pandangan yang mengatakan tempat itu tidak dikira masjid, tak boleh iktikaf. Maka yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, selain daripada masjid pada asalnya, maka tidak boleh dikatakan sebagai masjid. Maka tak boleh buat masjid. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali, dewan ni boleh dikira sebagai masjid. Lalu siapa yang nak beriktikaf, silakan. Boleh. Bila dibuat satu tempat untuk semayang. Dan ada satu kaul dalam mazhab Syafi'i kata, sekalipun untuk sementara sahaja, bila dikumpulkan satu tempat untuk bersolat, walaupun tak ada dinding, walaupun tak ada atap, pasir saja-saja, ada juga kaum mengatakan boleh beriktikaf di situ. Jadi hak tok guru duk mengajar, ustaz-ustaz duk mengajar tu betul dah. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i iaitu di dalam masjid sahaja. Faham? Jadi kalau kita nak taklid pandangan-pandangan yang luar daripada yang muktamad, silakan. Tak payah balah. Siapa yang nak iktikaf malam ni, silakan. Orang yang tak mau iktikaf, betul juga ada sandaran masing-masing. Soalan seterusnya. Orang duk gelar sama ke kita? Sedih budak ni. Dia kata kita hitam. Kok mana seorang? Jadi soalan saya, boleh pahala tak? Saya sedih ni. Kok mana seorang? Acik bangun nak tengok.